Cataract doktor kata? Saraf. Dia kata optic nerve atrophy. Dua-dua mata kan? Dua-dua mata. Ya, dua-dua mata. Ya. Jadi dia tak nampak muka orang. Dia kata optic nerve atrophy. Dia kata macam tu kan. Ya. Lepas tu saya nak tanya kan, kalau macam saya try beli macam suplemen yang macam eye drop ke apa semua tu, kalau macam saya drop dalam mata tu, dia boleh sampai ke dekat optic nerve yang problem tu. Saya akan jawab Intan. Terima kasih. Lagi satu Prof. Saya nak tanya kan, macam untuk macam atrofi tu dia kan macam tiba-tiba jadi kan. Macam apa yang boleh menyebabkan dia jadi? Saya nak tanya. Okey, terima kasih. Okey. SLE ni suatu keadaan autoimun di mana antibody melawan seluruh anggota tubuh kita, termasuk salur darah di mata. Dan atrofi ni memang boleh berlaku. Kenapa Intan tanya berlaku tiba-tiba ialah terdapat radangan di salur darah, dipanggil vasculitis. Vasculitis di mana tempat lumen ataupun tempat salur darah masuk tersumbat secara tiba-tiba. Dan memang kita simpati dengan Intan, memang benda ni memang tak dapat diobat oleh doktor. Pasal kita saraf ni memang satu benda kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi certain amount of saraf saja. Kalau rosak agak susah. Ya, dan saya harap Intan redha dan ingat ayat Allah. Saya tengok kat mana dia kata, siapa yang Allah aku ambil penglihatan dan dia redha, aku sediakan mahligai di syurga. Dan teruskan Intan bersyukur, sekurang-kurangnya paru-paru kita okey, jantung kita okey, dan fokus pada apa yang kita ada, bukan apa yang kita telah hilang. Ya. Dan memang dari segi ubatan, saya nak beritahu, saya menyeru kepada semua pengamal-pengamal perubatan yang alternatif. Bila kita sebut alternatif, berarti tak usah pergi doktor. Alternatif. Kali complementary yang doktor ada, kita complement tambah 30%, 40%. Dan perubatan Islam berdoa dan sebagainya bagus, kerana bila kita yakin pada sesuatu kaedah, insya-Allah kita akan mengeluarkan bahan chemical yang membaikkan tubuh kita, contohnya nitrous oxide. Tetapi kalau kita kata alternatif, mereka pun akan jual macam-macam produk. Sedangkan orang yang jual produk tu sendiri pun tidak memahami kaedah anatomi, fisiologi mata ini. Jadi buanglah sifat kita mendapat keuntungan dan menangguk di air yang keruh. Orang yang desperate akan buat apa saja. Dan kalau selalu doktor pakar kata dah tak boleh, selalunya pengalaman saya memang tak boleh. Tetapi persepsi kita mesti Allah keredha. Jadi kalau bayangkan saraf kita di belakang mata, kita sembuh, kita urut mata, kita buat macam mana pun, macam mana air mata tu nak masuk ke belakang? Pasal dia punya absorption sedikit saja. Jadi kalau makan macam mana pun makanan, kalau saraf dah rosak, makanan tu selalunya nak membetulkan reseptor dalam retina. Tetapi kalau reseptor tu bawa cahaya pergi pada saraf untuk membawa impuls cahaya daripada mata ke otak tu terganggu, tidak boleh juga. Tapi tak apa, suplemen makan untuk kesihatan badan, bukan untuk mata saja. Jadi jangan percaya pada semua ni. Banyakkan berdoa. Prof, penerangan saya Intan jelas ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Hello, siapa di talian? Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Ya. Silakan terus. Silakan dengan Prof. Ya, silakan terus. Assalamualaikum Prof. Assalam. Nak tanyalah Prof, macam ni, suami saya kan dia baru umur 35. Tapi dia kena darah tinggi dah stage 2 dah. Macam kalau makan sikit ada garam pun macam terus naik. Doktor dah check tak sama ada dia rosak buah pinggang ataupun hormon tak normal? Ke tiada? Adalah cek darah tapi buah pinggang okey dia kata ya. Suami ni seorang yang suka risau ke? Ya kot, sebab kemudian, macam kerja tension. Kemudian dia ni seorang yang suka perfect. Semua nak hal dia, semua nak cara dia. Okey, saya jawab terus. Okay. Ini Feroz saya kata, baru ni saya jumpa pesakit juga, umur baru 36. Dia ada cataract, muda lagi. Dia ada cataract dua-dua mata. Dia merokok dengan kuat. Dia ada kolesterol. Dia ada darah tinggi. Jadi saya tengok awak ni orang suka risau. Betul Prof, saya ni jenis kerja saya mesti nak betul. Jadi sebenarnya saya cakap dah semalam dekat TV video, saya cakap kita ni ada tiga diri kita. Apa dia? Diri yang sebenar masa kita bayi, diri yang palsu atau ego, dan diri yang topeng. Wah, apa pula topeng ni? Fake self, palsu, diri palsu, nak topeng, palsu. Diri sebenar, sebab tu bila kita tengok baby kita suka. Pasal apa? Baby semua dia diri yang sebenar. Dia tak pura-pura, dia tak suka nak ampu orang, dia tak suka nak dapat pangkat, dia tak ada. Dia ikhlas, dia happy semua orang.
ego ni ataupun diri kita yang false, yang palsu ni, ego ni, apabila kita sangat fikir apa orang kata, kita mesti nombor satu, kita suka compete, kita suka marah, kalau cakap mesti betul, orang semua ikut cara kita, tak boleh terima orang. Kalau apa orang kata sangat penting, kita apa yang kita ada, title, itu semua benda yang menyebabkan orang sana kencing manis, darah tinggi terutamanya. Dan yang ketiga ialah fake self. Fake tu topping. Banyak manusia pakai topping. Lepas tu banyak orang kata, suami saya kat luar baik, kat rumah tak baik. Pasal apa? Kat luar dia pakai topping. Orang pakai topping bila kita berada bersama orang yang kita tak selesa, kita tak tahu, kita pakai topping nak tunjuk kita baik. Tetapi di rumah, sebab tu kan setengah orang tu dia ceramah kat luar, tapi anak isteri dia menyampah dengar. Kenapa? Apa dia cakap, dia tak buat di rumah. Dia cakap untuk menunjukkan, untuk orang yang pakai topping ni, orang yang ada satu benda dia nak tutup. Dia nak tutup kelemahan dia akan tunjuk macam kehebatan tempat lain. Dan saya kata, siapa-siapa jadi bos ketua jabatan, kau tengok bos ketua jabatan marah-marah tu, kita kesian kat dia. Pasal dia sedang ditawan oleh nafsu dan diri palsu dia. Orang-orang ni yang kesian hidupnya. Di dunia susah, di akhirat pun susah, apatah lagi. Sedangkan kita pati orang yang genuine, hidup daripada fitrah yang betul. Sebab tu ID fitri, zakat fitrah kita memang baik. Jadi orang yang balik, mana hidup kita ni, sesuai kata hidup kita pusing, U-turn balik pada asal kita. Di mana masa kita baby, semua orang kita sayang, orang sayang kita. Kita tak kisah apa orang kata. Kita yakin rezeki akan ada. Bila kita lapar, kita yakin rezeki ada. Kita tak ada was-was. Jadi saya nak sebutlah, macam suami ni dan pesakit saya tu, memang saya perhatikan orang yang suka risau akan banyak penyakit. Dan semalam pesakit saya ada migraine. Saya sengaja jumpa dia lepas 2 minggu. Saya ajar tukar minda dia. Dia datang, Prof, betul Prof, lepas saya positif, migraine saya semua hilang. Tak payah ubat doktor. Dan banyak orang, kenapa orang ambil dadah virus? Kerana orang tidak gembira. Sedangkan gembira tu, orang tak boleh buat kita gembira. Kita buat diri kita gembira. Macam mana? Mencari makna apa kita buat. Kita mencari kebahagiaan dengan membahagiakan orang. So apa yang kita nak, kita beri dulu. Dulu orang kata go getter, bukan. Sekarang ni go giver. Lebih banyak kita beri, lebih banyak kita dapat. Pasal yang memberi Allah Subhanahu Wa Taala 700 kali ganda. Okey, so nasihat pada suami, kurangkan bina hubungan dengan Allah, banyakkan tawakal. Dan banyak kita kata orang tu sembahyang tak tinggal, tapi dia tension juga. Kerana kita tak nak mengerjakan sembahyang, kita nak mendirikan sembahyang. Dan orang yang kebergantungan pada Allah sangat kurang, orang tu yang suka tension. So perkataan tension, buang daripada sistem. Dan siapakah orang yang paling tenang? Ialah orang bersandar pada Allah virus. Perhatikan, kalau kita bersandar pada dinding, kita takut dinding tu jatuh. Kalau bersandar pada manusia, takut suami tak sayang, suami kahwin lain, suami mati, mak mertua tak sayang. Kita bersandar pada orang, bos tak suka, kita sibuk mengampu orang pasal bersandar pada orang. Tetapi kalau bersandar pada Allah, Allah sentiasa ada, maha melihat, maha mendengar, sentiasa dekat dengan kita. So kalau Allah sentiasa ada, apa kita nak takut ni? Jadi orang yang paling tenang ialah orang bersandar pada Allah. Dan ilmu bersandar pada Allah ialah ilmu menikmati kenikmatan hidup. Saya jelas sekali. Mungkin berkisar pada saya berpunca daripada penyakit darah tinggi, tapi sebenarnya ada di sebalik-sebaliknya yang kita tak sedar. Kajian menunjukkan dulu orang kata darah tinggi semua ni more of makanan. Sebenarnya dia panggil satu bahan daripada homocysteine. Dan mereka ukur homocysteine ni tinggi dalam orang yang stres. Dan juga penyakit-penyakit kebanyakan ialah disebabkan inflamasi. Inflamasi tu radangan. Radangan tu has to do with our hormone level. Dan hormon tu dikawal oleh perasaan dan pemikiran kita. Jadi kalau kita ubah pemikiran kita, ubah akidah, sistem kepercayaan dan sistem tindak tak balas kita, insya-Allah semuanya akan selesai. Insya-Allah boleh cuba ya. Dan juga kita akan bersama dengan pendengar waktu ini. Islam itu indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Saya Puan Hamidah. Puan Hamidah, silakan teruskan. Saya Dr. Muhaya. Ya, saya nak tanya, nak minta CD. CD? CD mana? Oh, yang cilik. Dr. Muhaya lah. Oh, okey, sedih tu CD tu yang saya main buat tu 45 minit saja, baru suka-suka saya buat. Nanti company Asohwa mungkin akan edarkan di Facebook dan fanpage saya. Ataupun pergi ke apa-apa perkataan saya, pergi pada drmohaya.com. Banyak ada informasi di situ, insya-Allah. Saya itu baru sebut ya, belum dilancarkan lagi. Banyak orang minta saya doakan para pendengar. Saya ingin melahirkan buku dan CD bagaimana menjadi, ada 22 topik di mana jadi pembantu rumah, jadi
isteri, jadi menantu, jadi pekerja, jadi orang kaya, jadi orang sederhana yang cemerlang dan bahagia. Pasal manusia ni lain-lain peranan. Betul. Kita kalau boleh nak setiap peranan itu kita bahagia, maka hidup akan bahagia, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jadi kena ikuti perkembangan tentang produk keluarannya hasil daripada dia panggil leverage. Pasal masa saya terbatas. Jadi kalau banyak orang jemput saya sana sini, saya agak terbatas. Pasal saya masih full time sebagai pakar mata. Kalau saya tutup klinik saya, marah orang pula. Jadi saya masa yang sedikit ni di IKIM allocate 1 hour. Lepas tu jadi saya fikir hari-hari kita mesti fikir macam mana kita nak lebih berkesan. Jadi kita nak kerja sikit tapi impact besar. Jadi saya fikir kalau kita buat CD yang saya cakap tu boleh dengar kat radio. Dan saya dah bagi a few patient free yang datang jumpa saya tu. Dia orang kata Prof sedap dengar dalam kereta, bila anak-anak bising boleh dengar tu dengan sendiri. Saya beritahu ada somebody Datuk dia kata Prof yang pasal menantu cemerlang tu Prof patut buat. Maknanya mesti ada masalah dengan isteri dia. Jadi saya kata gini, beritahu isteri bukan saya cakap, betul Muhaya yang cakap. Saya mengharapkan dapat mentarbiah diri saya, keluarga saya dan para pendengar semua melalui CD yang kita boleh ulang dan apabila kita ulang, itulah cara belajar yang paling bagus. Betul. Alhamdulillah. Dan itu tadi kira permintaan yang mana bukan setakat puan tadi saya kira ramai juga nanti kan, sebab pesanan ringkas kita pun ada bertanyakan tentang Cindy sebenarnya. Kembali untuk bersama talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya Han daripada Johor. Oh Han, apa khabar? Alhamdulillah. You sound lovely. Alhamdulillah. Silakan Han. Assalamualaikum doktor. Salam Han. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Pertamanya nak minta maaf pada IKIM dah usia 10 tahun tapi baru istiqamah 2 tahun. Alhamdulillah, sebab tu Han berubah menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Baru saya cakap dengan Haji Roskiman tadi. IKIM doktor. Ya. Dulu saya dengar IKIM doktor, saya dengar waktu saya tidur seorang-seorang. Oh, meresap ke jiwa. Asalnya begitulah. Meresap ke jiwa ya. Pada waktu malam nak tidur kita alpha wave, bagus. Masa tu takut sebab takut ada hantu. Punca awalnya lah. Di sebelah kanan Al-Quran, di sebelah kiri Radio IKIM. Kan malam-malam pada mengaji kan. Alhamdulillah. Syukur. Tu saya berkata Haji Tuan Haji Roskiman tadi betapa besarnya pahala orang IKIM. Masya Allah. Subhanallah. Doktor, saya nak share something dengan doktor boleh? Boleh, silakan. Okey, minggu lepas doktor, saya tengah bawa motor doktor. Ya. Okey, bawa motor saya ni selalu sangat mengeluh doktor. Mengeluh. Ya Allah, apa susahnya jadi diri saya ni. Di kanan ayah, di kiri anak saudara. Ya. Penat jaga anak hati diorang kan. Ya. So saya selalu mengeluh, ya Allah, jaga hati ayah begini, jaga hati anak saudara begini. Hati aku siapa nak jaga? Ya. Kemudian?